سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Terima kasih diucapkan kepada Muslim Majlis, pada Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Jatul Muslim Masjid, saudara kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kumpul kita pada malam ini dalam satu bicara forum buat Badar Al-Kubra, satu peperangan yang telah dinyatakan beberapa kali tadi di buku kita, dan kita sampai ke sesi forum. Dan insyaAllah dari pengawas kita tengok apa terjadi. InsyaAllah kita ada 3 hari. InsyaAllah perkenalkan Saudara Muhammad, sebelah saya bergerak yang asing dari semua. Fadil Ustaz Zawal Suf yang tidak asing bagi kita, datang dari pada jauh. Zawal Ustaz yang datang jauh daripada Terengganu, dan insyaAllah pada wajib kita di Kalian Samad dan Parlimen Syahda. Ketiga-tiga tokoh ini akan bicara kepada malam tentang Uswah Badar Al-Kubra. Peperangan Badar Al-Kubra tidak jauh pada itu, satu peperangan yang pertama, sejarah pertama pada umat Islam yang kemana belum pernah perang, tetapi perintah Allah Ta'ala untuk memerangi golongan kufar, sehingga semangat Nabi naik apabila sahabat-sahabat Nabi terus menyokong Nabi dengan mengatakan, teruslah kamu wahai Rasulullah, dan kami akan berserta dengan kamu. Kami tidak akan berkata seperti mana yang mengatakan menyebar Israel kepada kaum, kepada Nabi Musa. Jadi tuan-tuan yang Allah ini, Ustaz katakan kita nak bagi pada laluan Ustaz Zawal. Tadi Ustaz berkomen bagi, kita bagi Ustaz Zawal dulu insyaAllah untuk pusingan yang pertama. Ustaz, kalau kita tengok dalam peperangan Badar Al-Kubra ini Ustaz, bilangan tentera Islam ada sedikit berbanding dengan musuh, tetapi Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada Islam. Maka apakah prasyarat yang telah dimiliki oleh para sahabat Allah Ta'ala yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, manusia orang yang hormat, sahabat saya Tuan Haji Khalid, Fadil yang berbahagia, sahabat Ustaz, pengurusi dan ahli-ahli kaum kuasa masjid, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Peperangan Badar satu peperangan yang unik yang berlaku di dalam Islam. Dia berlaku tahun yang kedua Hijriah, 17 Ramadan tahun yang kedua Hijriah. Rasulullah membina negara Islam di Madinah hanya setahun lebih, dan bertemu dengan sebuah kerajaan yang mempunyai pengalaman peperangan ratusan tahun, pengalaman pemerintahan mereka ratusan tahun. Peperangan Badar kita maklum bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah kemenangan. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kamu di dalam peperangan Badar dalam suasana kamu hina-hina, yakni tidak memiliki bala tentera yang ramai dan persenjataan yang yakin. Apa prasyarat yang menyebabkan kemenangan ini dianugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin mengulas beberapa perkara. Yang pertama, kita lihat bagaimana sikap yang ditunjuk oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in ketika Rasulullah
di jalan yang akan dilalui oleh Abu Sufyan di pinggir Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba Abu Sufyan ini dia dapat pesan bahawa Rasulullah menunggu dia daripada pergerakan hidup unta dia. Unta ni dia raga dia lebih hebat daripada mereka. Dia boleh kesan ini peluk. Peluk orang bekerja bau dia lain. Peluk orang yang marah kepada orang lain bau dia macam lain. Unta dia bagi isyarat menyebabkan Abu Sufyan mengatakan bahawa Muhammad ada di arah. Lalu dipusingkan. Rombongan perniagaan ini pergi kepada Nabi SAW disuruh oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, mengikut pengalaman padang pasir saya, pengalaman peperangan di tengah-tengah padang pasir, musuh tidak akan lalu melalui jalan ini. Pedomannya pergerakan burung-burung dan pergerakan binatang-binatang di padang pasir. Baik, Rasulullah akan pergi kepada. Rasulullah faham kalau pergi kepada bukan lagi cerita merampas balik harta umat Islam yang diperniagakan ini, tetapi yang berlaku yang dilakukan. Rasulullah menyebabkan Nabi SAW dalam sirah bertanya kepada sahabat-sahabat, asyiru ala ya ayuhan nas, wahai sahabat-sahabatku, wahai sekalian manusia, bagilah pandanganmu kepadaku. Rasulullah yang melihat bagaimana keimanan, bagaimana sikap umat Islam dengan Islam itu sendiri. Lalu Miqdad bin Amr bangun memberi satu penegasan kepada Nabi SAW dengan menyebut, "Imbiya Rasulullah bima amarallah, wallahi la naqulu kama qala Banu Israil Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Wahai Rasulullah, teruskanlah perjalanan sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata pada hari ini sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, pergilah kamu, kami duduk di sini. Kami tengok ke kemana, kami duduk di sini. Kamu pergi wahai Musa, kamu pergi duduk." Akan tetapi pada hari ini wahai Rasulullah, kami akan berkata, "Pergilah kamu wahai Rasulullah, kami bersama-sama dengan kamu sehidup semati di medan peperangan." Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah, cuba kita bayang bagaimana iman yang dimiliki oleh para sahabat. Iman mereka tidak berbelah. Masuk medan peperangan ini, akal manusia mengatakan menampak maut, mati syahid. Mereka